Okey, salam sejahtera. Bertemu kita dalam program demonstrasi masakan tradisional mengikut etnik anjuran Pustaka Negeri Sarawak sempena Festival Sarawakiana. Dan pada kali ini saya akan bersama dengan wakil daripada Persatuan Melanau Sibu iaitu Puan Sairah dan juga Puan Rosnah yang akan berkongsi dengan kita satu lagi resepi tradisional etnik Melanau. Pada kali ini, tema yang dipilih untuk Festival Sarawakiana adalah daun. Daun memainkan peranan yang begitu penting dalam hampir keseluruhan aspek kehidupan masyarakat di Sarawak dari segi perubatan, permainan, seni halus dan paling penting makanan. Untuk itu, saya serahkan kepada Puan Sairah yang akan berkongsi dengan kita masakan tradisional Melanau iaitu pipus. Silakan Puan. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia dan salam jerau jenasem. Hari ini kita adalah dari Persatuan Melanau Sibu. Saya sebagai wakil kepada semua rakan-rakan saya di sini. Hari ini kita akan buat demonstrasi masakan tradisional Melanau yang khususnya di Persatuan Melanau Sibu. Sebenarnya etnik kita ni ada pelbagai lah, dari kampung-kampung seperti Sae, Belawai, Mukah dan banyak lagi lah dalam seluruh Sarawak ni. Jadi pada hari ini kita akan buat demonstrasi 3 jenis masakan tradisional Melanau. Yang pertama sekali ialah masakan pipus ataupun pipuh dalam bahasa Melanau yang berunsurkan ikan. Ikan yang akan kita gunakan hari ini ialah ikan tenggiri, dan selain itu kita boleh gunakan ikan-ikan lain lah yang sesuai untuk dibuat pipus ataupun pipus. Buat demonstrasi bagaimana membuat pipus ataupun pipus ikan daripada ikan tenggiri sehingga selesai. Jadi saya akan memperkenalkan Puan Rosnah Hashim. Puan Hashim dia akan buat pipus ikan pada hari ini dan kita persilakan dia mulakan dululah. Disilakan Puan Rosnah. Sementara tu, selain ikan tenggiri, boleh guna ikan apa lagi Puan? Ya, selain ikan tenggiri kita boleh gunakan ikan pirang, ikan popot ataupun ada orang cakap itu ikan bulan. Ikan yang tak ada tulang banyak pun boleh, yang ada tulang banyak pun boleh juga. Ikut kesesuaian orang yang hendak membuat itulah. Tapi hari ini kita gunakan ikan tenggiri sebab ikan ni banyak lagi isinya. Jadi mungkin mudah sikitlah. Tapi kalau nak gunakan ikan yang bertulang pun boleh juga. Jadi kita akan mulakanlah. Sekarang kita akan silakan Puan Rosnah memulakan demo untuk pipus ikan tenggiri. Silakan. Teruskan. Macam mana? Bahan yang pertama Puan, apa yang kita gunakan? Ikan tenggiri. Okey, bahan yang pertama adalah ikan tenggiri. Isi ikan akan direbus nanti. Kita asingkan dululah, kita ambil isinya dulu. Lepas lesak isi itu kita kukus dahulu. Lepas kukus tu nanti kita akan buat proses yang seterusnya lah. Okey. So selepas dibersihkan, ikan akan diasingkan daripada tulang dan kemudian akan direbus. Okey, selepas tu kita tengok macam mana nak teruskan penyediaan dia Puan. Ini adalah penyediaan ikan tenggiri. Jadi Puan Rosnah akan asingkan isi dari tulangnya sehingga bersihlah. Okey. Ikan tu kena dipotong kepada beberapa bahagian. Okey, bagi memudahkan untuk membuang tulang dia. Yalah. Kalau kita nak gunakan ikan yang bertulang pun boleh juga, tapi prosesnya mungkin agak rumit lah. Sebab kita perlu berhati-hati dengan tulang. Iyalah. Kalau ikan tenggiri dia mudah sebab dia banyak isi. So kita hanya perlu buang tulang tengah. Kita perlu buang tulangnya. Tengah saja. Selepas selesai ni nanti kan kita dah asingkan semua, kita ambil isinya saja, kita kukus sebentar, mungkin dalam 5 ataupun 7 minit macam tu. 5 ke 7 minit isi ikan tu akan dikukus. Okey. Dah tu, selepas tu kita akan gunakan mesin pengisar ni untuk menghaluskan lagi isi ikan tu. Kalau dulu sebelum adanya mesin pengisar ni, macam mana mereka? Kalau dahulu mereka akan tumbuk, mungkin gunakan lesung batu
Ataupun mereka cincang halus-halus lah. Sebab sekarang ni ada mesin, jadi kerja tu ada mudah sikit. Jadi kalau tak ada blender, boleh sahaja cincang ataupun tumbuk. Yalah. Okey. Tapi mesti ya halus lah. Okey. Ini masih proses. Pastikan pisau tu tajam bagi memudahkan proses mengasingkan ikan. Pisau mesti tajam supaya senang, tapi kena hati-hatilah. Sekarang kita tengah lihat pengasingan tulang dari isi ikan tenggiri. Waktu kami dikukus. Ini dah siap, kita kukus. Kita masukkan dalam periuk pengukus. Kita kukus dalam 7 atau 5 minit lah. 5 ke 7 minit dikukus. Dia tak lama sangat. Dia tak perlu diperap dengan garam dan nanti selepas. Selepas dikukus. Selepas kita dah mesin pengisar tu. Baru kita letakkan bahan perasa ni. Okey, alright. Adalah ikan yang telah kita kukus tadi selama 7 minit lebih kurang lah. Dia akan jadi seperti ini. Selepas ni kita akan kisarkan isi ikan ni menggunakan mesin pengisar ni, dan dia akan keluarlah dari ni. Okey, so ini adalah hasil ikan yang telah dikukus terlebih dahulu tadi dan telah diasingkan daripada tulang. Mesin ni kita akan onkan dia gunakan elektrik lah. Sekarang ni kita guna modern sikit. Kalau dulu kita tumbukkan dia suruh halus. Sekarang ni sebab ni mudah lagi, kita gunakan mesin lah. Mesin pengisar, apa-apa jenis mesin pengisar pun boleh kita gunakan. Asalnya dia boleh menghaluskan ikan. Maksudnya ikan ni kalau dia ada tulangnya halus-halus, dia akan bercerai dari isi. Dia tolong asingkan. Dia juga akan tolong. Dia akan lumatkan lagi isi tu. Okey, sekarang adalah proses mengisar isi ikan dari tulang yang halus-halus. Selepas kita kisar ni, tulang yang masih tertinggal yang halus tu dia akan bercampur dalam isi tu, dia akan menjadi lebih halus lagi. So dengan mesin ni, tulang yang kecil-kecil tu yang tak nampak tadi tu dia akan terus dihancurkan, bercampur dengan isi ikan. Dia bercampur dengan isinya, jadi kita tak akan rasa tulang dia lagi. Begitu juga dengan ikan-ikan jenis lain lah, sama juga prosesnya. Okey, menarik. So memang tidak akan rasa ada lagi tulang walaupun halus lah ya Puan. Ya betul. Sekarang sekarang kita dah selesai mengisar isi ikan tadi. Dia dah bercerai semua dari tulang, dan tulang tu pun dah menjadi lebih halus lagi. Dah lumat. Jadi hasilnya macam ni. Selepas ni kita akan masukkan ni sedikit bahan perasa. Kita masukkan garam sikit, perasa sikit. Selepas tu kita akan masukkannya dalam ini adalah daun muda. Daun muda ni kalau bahasa Melano dia orang cakap pun daun muda ni adalah daun apung ataupun daun pokok nipah. Daun daripada pokok nipah yang masih muda lagi, yang belum kembang. Ni kita cuma boleh dapat di kawasan kampung-kampung. Kalau dekat bandar memang tak adalah. Dia orang pun ambil dari kampung, dia orang akan jual dekat market basah. Jadi ni kita ambil dari kampung Sae.
pokok yang fresh lah. Okey Puan. Ini daun ising atau daun tigoh Puan? Kalau dalam bahasa Melanau dia. Kalau bahasa Melanau kami sebut daun muda. Daun muda sahaja. Dalam bahasa Malaysianya kita sebut dari pokok apung ataupun daun pokok nipah lah. Okey. Daun pokok ni dia ada buah dia sedap. Tapi kita gunakan ni untuk memais, membakar ikan dan yang ataupun masakan laut lah, kita boleh gunakan ni juga. Apa kelebihan menggunakan daun muda ni tadi Puan? Kelebihannya adalah daun ni kalau kita bakar ikan ni kan dia rasa lebih lunak lagi lah. Dia adalah proses buat ikan tu masih segar lagi dan dia rasa lebih sedap lah kalau kita letakkan dalam daun ni. Boleh guna daun lain tak Puan? Daun lain kita boleh guna seperti daun pisang ataupun daun yang boleh yang besar daunnya lah. Daun lebar lah. Daun yang lebih lebar. Tapi yang lebih sesuai adalah daun muda ni lah. Biasanya kaum Melanau dia orang gunakan daun ni lah untuk semua jenis ikan. Kita boleh sebut pais lah untuk ni. Jadi sekarang Puan Rosnah akan letakkan isi ikan dalam daun ni. Lepas tu nanti proses ni kalau dah selesai dia akan bakar di atas bara api lah. Masakan dia nanti dia tak makan masa yang lama untuk membakar. Mungkin dalam 15 minit sajalah. Sehingga isi ikan tu dia menjadi agak garing sikit. Maknanya dah masak lah tu. Dia tekstur dia jadi kering sikit. Dia kering sikit. Dia macam senang lembut dipatah macam tu kan. Okey. Yang ni tadi isi ikan ni yang telah dikukus dan telah dihancur akan digaul bersama dengan sedikit garam dan juga sedikit penambah perasa. Okey. Bagi memberikan rasa kepada ikan ni. Okey, kemudian akan dibungkus menggunakan daun muda ni. Ini adalah proses membungkusnya. Kita ambil isi ikan tu, kita masukkan dalam daun. Lepas tu nanti kita tutupkannya dengan pencokil lah. Kalau dulu orang gunakan lidi yang belum yang dah dibersihkan lah, yang belum diguna, yang baru lagi. Okey. Tapi ni pun pencokil ni pun yang baru jugalah. Berapa banyak kita nak letak tu kita anggar-anggarkan saja. Ya, anggar-anggarkan asalkan jangan dia terkeluar dari daun muda tu lah. Pastikan daun tu kita tutup rapat supaya isi dia tak keluar. Okey. Kita gunakan pencokil gigi itulah ataupun batang lidi. Kita buat kecil-kecil. Okay. Pastikan di hujungnya tajam supaya senang sikitlah. Biasanya bila makanan pipus ni dihidangkan dan bagaimana cara yang sebetulnya untuk menikmati hidangan ni? Pipus ni biasanya kan awal pagi untuk sarapan kita makan dengan sagu ataupun air teh panas. Sesuai lah, ataupun untuk minum petang pun sesuai juga. Okey, so dia lebih sesuai untuk minum petang atau minum pagi bersama secawan teh. Menarik. Bersama sagu. Jangan lupa. Bersama sagu. Sekarang adalah proses membungkus. Dia Puan Rosnah dah bungkus ketat-ketat. Nanti selepas ni proses yang akhir adalah membakar di atas bara api. Bara api itu adalah menggunakan kayu arang ataupun kayu yang boleh kita guna untuk membakar lah. Jadi apinya kita kena jaga, jangan apinya terlalu besar, nanti takut hangus. Bagi bara sahaja bagi bara sahaja. Biarnya panas sikit. Lepas ni ada proses yang tadi dah selesai, cuma kita tunggu nak membakarnya sahaja lagi. Okey, so ini adalah pipus yang telah dibungkus dan proses seterusnya adalah menyalai ikan. Menyalai ikan atau membakar. So ini akan kita salai di atas bara api untuk lebih kurang berapa lama Puan? Lebih kurang dalam 10 minit bolehlah. 10 minit. Ataupun sehingga dia masak. Sehingga tekstur dia agak kering sedikit. Kita lihat daun tu dah kekuningan sikit, dia ada layu sikit. Okeylah tu dah masak. Okey, lagipun isi ikan ni tadi kita dah kukus kan? Okey. So kita akan salai selepas salai atau bakar dekat bara api nantilah. Dekat bara api. Okay. Jadi sekianlah tadi proses pipus ataupun pipus. Ni adalah dari kawasan Igan. Kadang-kadang ada kawasan lain, ada caranya lain, dia ada campur dengan bawang. Ada lagi lah proses yang lain ni adalah yang
simple saja. Yang biasa dulu zaman dulu diorang memang macam ni sajalah. Okey, so ini adalah pipus dari kawasan Igan. Kawasan Igan. Okey. Kalau kawasan-kawasan lain dia ada cara dia sendiri, tapi proses sama, cuma campuran dia ada lain lagi lah. Mungkin beza dari segi bahan, tetapi teknik dia sama. Teknik sama, itu ikut kesesuaian untuk orang itu sendiri lah. Dia rasa nak pedas, mungkin dia letak cili. Kita boleh pelbagaikan rasa boleh pelbagaikan. Okey. Tapi kalau ikut yang ni lebih tahan lah, lebih tahan lama. Sebab dia tak banyak bahan. Dia tak banyak bahan. Okey. Jadi demikianlah proses untuk membuat pipus. Dan pipus tu dalam bahasa Melanau ataupun pipus, sebab bahasa dia orang tak sama, tapi maksud dia sama. So maksud dia? Dia adalah proses yang sama. Maksud dia pipus nanti dia memang dari ikan. Semua jenis ikan. Pipus adalah dari ikan. Okey. Jadi demikianlah proses tadi dari awal sehingga membakar. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Rosnah Hashim kerana telah buat demo untuk pipus ikan daripada ikan tenggiri daripada Persatuan Lanau Sibu. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada resepi yang kedua yang akan menggunakan, yang bahan utamanya akan menggunakan udang galah, ya Puan? Ya, betul. Okey, so boleh terangkan nama, adakah sama pipus ataupun ada nama khas lain untuk resepi yang kita akan sediakan ni? Okey, untuk demo yang kedua adalah pipus udang galah. Yang kedua ni demonya akan dibuat oleh Puan Hamidah Salman. Dia akan buat demonstrasi untuk pipus udang. Mula-mula dia akan cincang udang tu. Kita gunakan udang galah yang besar supaya senang mencincang. Jadi sekarang dia akan mencincang udang tu. Sebelum dicincang, kulit udang kulit kita tu bersihkan, dibuang, kita asingkan. Kita buang yang tak perlulah, yang ada kotor-kotoran pada udang tu kita mesti asingkan, kita buang, kita cuci sehingga bersih. Baru kita boleh mencincang. Sekarang Puan Hamidah akan tunjukkan proses mencincang udang. Udang ni adalah namanya adalah pipus udang. Caranya juga adalah kita mencincang, kita tidak gunakan mesin, kita guna pisau yang tajam juga, yang agak besar. Okey, tak ada menggunakan sebarang mesin. Kita memang gunakan secara manual. Pipus udang ni adalah semuanya manual. So sekarang Puan Hamidah akan buat demo mencincang dahulu, mencincang udang. Dia akan buatnya sehalus-halusnya lah. Dia akan asingkan benda yang tak diguna. Dia cuma akan gunakan isinya sahaja. Isi sahaja, ya Puan? Isi sahaja. Kepala tu dibuang? Yang kepala tu kita buang sebabnya ada keras sikit. Kita tak guna kepala lah. Kita cuma gunakan isinya je. Isinya yang kekotoran tu kita dah asing, dah cucikan semua. Baru kita boleh mencincang lah. Kita potong-potong dia dulu halus-halus. Lepas tu nanti kita akan cincang dia. Selepas selesai mencincang adalah bahan yang kita akan campurkan nantilah. Okey, selepas dibersihkan daripada kulit dan diasingkan daripada kepala, isi udang ni akan dicincang, dipotong terlebih dahulu sebelum dicincang. Betul. Ni bagi mendapatkan hasil yang lebih halus, ya Puan? Halus, ya, betul. Sekarang Puan Hamidah mencincang isi udang tadi. Dia cincang sehingga dia menjadi lumat. Saya suka bunyi mencincang tu. Ini adalah proses manual saja. Kita tak gunakan mesin, kita mencincang gunakan pisau yang besar ni sehingga dia menjadi lumat. Gunakan pisau yang lebar dan juga tajam untuk dapatkan hasil yang halus. Menarik. Nanti kita ada campuran lah. Selepas dia halus, dia dah menjadi lumat. Ada tekstur dia lembut. Nanti Puan Hamidah akan campur dia dengan
bahan perasa lah dengan dia akan gunakan kelapa parut yang segar untuk dicampurkan dalam udang, isi udang ni. So kelapa parut tu nanti akan dimasukkan bersama dengan isi udang. Dia akan dicampur sekali lah. Prosesnya mudah sahaja. Kita gunakan bahan perasa sedikit, lepas tu kelapa parut. Yang pentingnya isi udang tu. Kalau tadi kita tengok isi ikan tu perlu dikukus terlebih dahulu. Yang ini untuk udang tak perlu kukus. Tak perlu sebab tekstur udang isi dia lembut. Dia lembut, dia tak banyak tulang. Sebab kita cuma guna isi dia saja. Isi sahaja. Okey. Kena cincang. Dia mesti dicincang sehingga lumat. Sekarang dia nak sekejap lagi dia akan jadi lumat lah. Saya suka kerja ni. Ya. Kalau nak coba menu ni, silalah, senang saja. Yang penting ada udang, ada kelapa parut. Itu saja. Yang pentingnya lagi ada daun muda ni. Ni daun muda ataupun daun dari pokok apung. Daun nipah yang muda. Yalah, daun ni kita kena potong dia menjadi pendek dan kita sambung dia menggunakan lidi kecil-kecil kan. Satu helai daun tu boleh menghasilkan berapa? Dia bergantung pada daun ni sebab kadang-kadang di hujung tu dia kecil. Kita tak boleh guna. Kita kena guna yang di bawah dengan di tengah-tengah. Itu terpulang pada kepanjangan daun ni lah. Sekarang ni dia dah lumat, jadi kita tengok proses seterusnya. Dia akan campurkan dengan kelapa parut. Letakkan dalam bahan tu dulu. Rasa. Pakai sibuk masuk dalam. Dia akan masukkan isi udang dalam bekas. Kalau dalam bahasa Melana, udang ni dipanggil udang juga. Udang juga. Yang dia panggil siet. Siet tu adalah ulat mulung. Ulat mulung. Sekarang kita letak kelapa parut sedikit. Lepas tu kita letakkan, nanti kita gaul dulu. Dah gaul-gaul. Bila dah sebati kan, kita boleh campurkan dengan aji dan bahan perasa lah, garam dengan bahan perasa sedikit. Dia tak ada bahan perasa lain macam halia ke? Tak ada. Ni proses buat udang ni cuma macam ni saja. Mungkin kalau orang lain nak cuba perisa lain, mungkin dia orang boleh cubalah. Kalau pipus ikan tadi sesuai dimakan untuk hidangan minum pagi dan minum petang, pipus udang ni pun sama juga. Udang ni sama jugalah. Kalau ada tetamu datang, kita hidangkan dengan pipus udang ni ataupun pipus ikan tadilah. Kita jamu dia orang, kita campur dengan sagu ataupun ada pisang dengan air teh. Biasa dengan air teh lah. Ada kacang. Okey, so tu yang sesuai sagu lah. Adalah untuk tetamu yang baru datang boleh hidangkan. So dia sesuai bersama dengan sagu, dimakan bersama kita sagu. Kita masukkan aji, bahan perasa sedikit, jangan banyak sangat. Secukup rasa. Secukup rasa. Lepas tu kita gaul, jadi proses ni dah selesai. Proses mengadun semua dah kita campur. Nanti selepas ni kita proses membungkus lagi. Membungkusnya seperti kita membungkus ikan tadilah. Tapi ini adalah udang. Cuma bahan penambahan dari segi bahan untuk pipus udang adalah kelapa parut ni. Kelapa parut yang segar. Yang dah ni kelapa parut ni tadi parut secara manual. Parut secara manual. Okey, parut secara manual dan tak perlu diperah santan tak perlu. Dia memang manual sahaja sebab kita gunakan bahan yang yang orang dahulu guna tu. Okey, so dia tak guna mesin, Kelapa parut tak perlu perah dan dicampurkan dengan isi udang yang telah dicincang lumat, ditambah sedikit bahan perasa, garam dan serbuk aji. Sekarang prosesnya adalah proses membungkus udang tersebut. So Puan Hamidah akan tunjukkan macam mana nak membungkus dia. Buat boleh je lah. Jadi isi ikan nanti kita letak dalam daun muda ni secukupnya lah supaya isi dia tak terkeluar. Kita padatkan isi dia.
Dan lepas tu kita kelipkan dengan pencongkel gigi tadi ataupun kayu lidi yang telah kita potong kecil-kecil lah. Okay. Ini adalah proses membungkusnya. Nanti selepas ni siap, kita pun akan membakar di atas bara api. Okay. Dan kita akan masak dia dalam 10 macam tu 10 minit ataupun paling lama pun 15 minit. Okay, so isi udang ni sebab tekstur dia lebih lembut, jadi dia tak perlu dikukus, dia terus disalai ataupun dipanggang di atas bara api. Lebih kurang 7 ke 10 minit lah ataupun sehingga masak. Okay. Kalau daun tu dah kekuningan, dah nampak layu, masaklah. Masaklah. Kita kena balik-balikkan lah. Bila kita membakar tu, kita kena balikkan dia. So dia kena dijaga. Dijaga. Dibalik-balikkan agar tidak hangus bahagian isi di dalam bungkusan ni. Betul. Dan api tu pun kita kena jaga jugalah. Supaya tak ada api yang menyala tu. Sebab kita cuma gunakan bara saja. Pastikan bara sahaja. Kita tak nak api tu terlalu marak. Okay. Jadi ni yang dah siap tadilah. Macam inilah rupa bungkusannya. Sangat kemas dan teratur dan padat. Nanti kita akan bakar ni di atas api. Selesai sudah yang demo untuk kedua, untuk pipus udang. Pipus udang ini adalah dari etnik Lanau, Kampung Igan juga. Tapi kalau yang tempat lain tu pun ada juga, dia orang akan buat pipus udang ni tanpa gunakan kelapa parut tu kan, dia buat macam tu saja pun. Tapi boleh. isi udang tu dicincang juga. Dicincang juga, prosesnya sama. Dia orang boleh buat macam ni jugalah, tapi tak payah gunakan kelapa parut. Ni penambah perisa lah. Kita gunakan kelapa parut tu, dia akan rasa sedap lagi, dia naikkan lagi rasa. Dia rasa lebih lemak lah. Ni pun juga kalau kita nak boleh gunakan daun pisang, tapi kita kena hati-hatilah sebab daun pisang tu dia cepat rapuh. Ni lebih kuat lah. Adakah dengan membungkus menggunakan daun pisang ataupun daun lain akan memberikan rasa yang berbeza? Dia ada beza dia, cuma daun tu akan cepat rapuh, dia lembut. Kalau daun pisang dia lembut, kalau ni dia keras sikit. Jadi tekstur dia akan lebih tahan lama. Kalau guna daun pisang mungkin dia tak tahan lama lah. Okey. Tapi dari segi rasa pipus tu dia tak akan berbeza. Dia tak lari sangat lah. Cuma penggunaan di luar tu saja. Di luar saja. Sama ada guna daun pisang ataupun guna daun muda ni. Tapi yang sesuai lah, orang guna dahulu kala, kaum Melanau gunakan daun muda lah. Yang lebih bagus lagi lah. Kalau sebab tak ada pilihan boleh guna daun pisang. Sebab dulu daun muda ataupun daun nipah yang muda ni senang diperolehi sebab dia terdapat di berdekatan. Terdapat di kampung-kampung Melanau. Okey, sebab ialah mereka menghasilkan sagu yang mana dimakan bersama dengan pipus. Jadi daun ni pun senang diperolehi ya puan. Memang senang diperolehi. Kalau di bandar agak sukarlah. Kalau di kampung-kampung nelayan, kampung Melanau memang banyak. Banyak, ya. Jadi boleh diganti dengan daun pisang lah. Boleh diganti daun pisang lah. Kalau nak makan segera tu tak jumpa daun, bolehlah guna daun pisang. Daun pisang. Okey. Yang penting sekali daun tu. Kalau tak ada daun, kita tak boleh membakar. Itu yang penting. Kalau bila kita dah terdesak nak buat juga, daun tak ada, daun pisang tak ada, rasanya kertas aluminium boleh tak menjadi. Tak menjadi. Dia tak akan rasa seperti kita letak dalam daun. Mungkin dia rasa tekstur dia lain ataupun dia akan bercerai lah. Dia akan tak secantik dalam daun. Daun-daun. Okey. Jadi demikianlah tadi pipus udang daripada kaum etnik Kampung Saai, Sarawak. Okay. Terima kasih kepada Puan Hamidah kerana telah membuat demo untuk pipus udang kita petang ini. Okay, terima kasih Puan. Okey, seterusnya kita akan bersama dengan Puan Saira yang akan berkongsi bagaimana menghasilkan pipus telur pada kali ini.
Okey, teruskan Puan. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Seterusnya kita akan buat pipus telur. Bahan-bahannya adalah seperti berikut. Saya gunakan 3 jenis telur. Telur masing. Ini adalah telur ayam. Dan ini adalah telur padi. Telur padi atau century egg. Sebab dia dibuat daripada dibalut dengan padi. Padi. Jadi dia gelar padi lah. Ada orang gelar ni telur kuda. Telur kuda ataupun telur hitam. Telur hitam. Tapi sesuai lagi telur padi lah. Telur padi ya. Jadi kita akan gunakan 3 bahan ni yang utama. Lepas tu kita gunakan garam. Bahan perasa, bawang merah, bawang putih, cili. Yang penting di sini adalah daun kunyit yang telah dihiris halus. Ni daun kunyit ni. Ni dah dihiris, dia jadi macam ni lah. Lepas tu yang penting sekali kulitnya adalah daun mengkudu. Ni adalah daun mengkudu yang telah saya layukan. Daun mengkudu ni kita tak paksa layukan, kalau tidak dia akan susah nak dibentuk lah. Yang ni yang baru, yang fresh. Yang macam ni lah, kita gunakan daun yang agak besar sikit lah. Yang besar-besar. Pilih daun yang agak lebar dan tidak koyak ataupun berlubang lah. Yang sesuai lah. Yang sesuai. Rasa-rasa yang boleh gunalah. Ni yang daun mengkudu yang belum dilayu. Macam mana kita nak layukan dia Puan? Ni yang telah saya layukan. Kita cuma layukan atas api yang sederhana sajalah. Sekejap saja. Mungkin 3 saat kah, 2 pusing dan balik-balikan. Sekadar untuk lembutkan sekadar untuk lembutkan daun ni. Jadi prosesnya adalah yang pertama, kita cuci dulu telur padi ni. Kita cucikan telur padi ni perlu kita bersihkan dulu salutan dekat luar. Salutan dia ni agak payah sikit lah kita gunakan ni. Okey. Mungkin Puan boleh tolong saya pecahkan telur. Jadi telur yang 2 biji ni kita pecahkan dalam sahaja tu. Kita pecahkan telur masing. Ini adalah telur padi tadi. Telur ayam. Okey, pecahkan telur masin sekali dengan telur kuning. Kita campurkan sekali bahan-bahan telur ni. Okey, dan telur ayam. Masukkan sekali. Nanti kita akan letakkan telur ni sebab kita kena cuci dulu. Takut tanah dia masuk ke dalam telur nanti. Nanti bahaya juga ni kalau kita masukkan sekali dengan padi dekat luar ni. Kita kena cuci dia bersih ya. Kita pecah, kita cuma ambil isi dia. Kita pecahkan kulit dia. Okey, telur padi itu tadi dia dah keras ya. Dah keras. Jadi isi dia macam ni. Memang dia warna hitam. So dia warna hitam. Dan suatu ketika dulu dia ada sedikit bau amonia. Ya, dia ada bau amonia sikit. Okey, telur ni sangat terkenal, boleh saya katakan terkenal di Sarawak lah. Yalah, telur ni orang Melanau memang suka makan. Kalau dia orang nak makan kan tak ada selera, dia orang akan makan telur ni campur kicap, campur cili dengan nasi saja. Ya. Jadi kita campurkan sekali. Ni kita dah letak tepi dulu. Ni kita akan hancurkan dia lah. Okey, hancur dia biasa. Tiga jenis telur tadi, iaitu telur masin, telur ayam dan telur kuda ni ataupun century egg akan dihancurkan bersama. Kita gaulkan dia sehingga dia menjadi serata lah ataupun sebati. Lepas tu kita letak garam sedikit saja kita letak. Sebab telur masin tu dah masin kita letak sikit bahan perasa, kita gaul lagi. Lepas tu kita letakkan 3 bahan ni bawang merah, bawang putih. Lepas tu ni adalah cili. Kita campur sekali. Yang telah dicincang jugalah Puan. Telah dicincang halus kan. Kita gaul lagi, kita gaul-gaul. Kita gaul ni biar telur tu kan dia hancur lah. Lepas tu kita boleh letak daun kunyit. Ni adalah daun kunyit yang telah kita hiris halus tadi Kenapa kita perlu campur dengan daun kunyit? Ni adalah untuk perasa dia sebab dia ada rasa daun kunyit. Dia akan rasa bau dia rasa alami lah, rasa natural sikit sebab dia ada daun kunyit. So bagi tujuan dia adalah sebagai perasa sahaja lah. Perasa jugalah. Selain dari bahan perasa lain tu tadi kan. Jadi benda ni kita dah gaul sekali, kita campur semua sekali. Kita gaul dia, lepas tu kita letak daun kunyit lah. Lepas tu kita gaul lagi. Proses ni senang saja.
Budak-budak pun boleh buat ni kalau dia orang nak buat. Sebab dia hanya menggunakan 3 bahan asas, iaitu telur masin, telur ayam dan juga century egg. Lepas tu kita letakkan daun kunyit lah. Daun kunyit ni kita nak letak. Banyak ke ataupun? Terpulang pada kita lah. Secukup rasa jugalah kunyit ni. Lepas tu tergaul lagi. Dah kita gaul macam ni kan. Kita gaul-gaul sehingga dia menjadi sebati. Ni dah siap lah. Dah sebati, kita dah buat dia. Dia akan jadi sedikit pekat. Pekat sikit lah supaya kita senang letak dalam daun tu kan. Jadi ni lepas ni kita akan letakkan dalam daun mengkudu. Daun ni kita kena layu. Kita dah layukan tadi kan, tapi kita kena buat hati-hatilah. Kalau tak hati-hati nanti dia akan terkeluar. Okay, so kita gaul, menggunakan kena simpan dalam, kena bungkus menggunakan daun mengkudu. Bungkuskan daun mengkudu ni. Prosesnya adalah hanya mengukus sahaja. Mungkin dalam 15 minit kita kukus ataupun kita lihat daunnya sudah menjadi hitam sikitlah. Sudah layu. Maknanya tu dah siap lah, dah masak. Okey, so beza dia dengan 2 pipus yang kita buat tadi, dia dikukus. Ni proses ni cuma dikukus sahaja. Jadi ni pipus telur ni sebenarnya kita juga boleh bagi nama dengan botok lah. Botok. Jadi ni dah siap, kita dah gaul. Jadi kita kena hati-hatilah letak dalam ni. Kita letak sikit macam ni. Kita bungkus dia, kita pusinglah, kita gulungkan dia. Lepas tu kita ambil di hujung daun ni, kita lipat dia macam ni. Lipat macam ni, kita terus masukkan dalam pengukus. Okey. Sekejap saya buat sikit lagi ya. Okey, kita sudukan agak-agak sedikit agak-agaklah ke atas daun tadi. Untuk mencukupkan dalam daun tu. Kita buat macam ni. Lepas tu kita bungkus lagi. Kena hati-hatilah sikit. Kena hati-hati. Takut dia mengalir nanti. Takut dia mengalir. Jadi benda ni dia tak perlu dicucuk tak ke? Tak perlu. Jadi hujung ni kita lipat. Lepas ni letak depan macam ni. Dia akan jadi macam ni lah. Dan kita dia jadi macam ni. Nanti lepas ni kita akan kukuskan dia. Okey. Jadi tujuan tadi kita layurkan daun ni dekat atas api adalah supaya dia lembut dan dia tidak mudah koyak bila kita lipat. Senang kita melipat. Jadi kita senang melipat. Kita senang nak buat daun ni sedang digolong lah maksud dia. Senang dilipat lah macam ni. Jadi kalau kita tak layurkan dia, dia akan mudah koyak. Dia tak koyak, kita tak boleh lipat. Nanti dia jadi keras. Jadi keras, jadi saya buat macam ni. Lepas ni kita kukus ni dululah. Okey. Ni proses dah siap. Sekarang kita proses mengukus. Okey, sekarang kita proses mengukus. Kita letakkan dalam daun mengkudu tadi. Kita just letakkannya dalam dia pengukus. Kita kukus selama 10 atau 15 minit. Kita tutupkan penutup ni. Kita tunggulah sehingga dia masak. Okey, tadi adalah proses kita mengukus. Kukus kita tutupkan penutup periuk tu. Kita kukus berapa lama Puan? Kita gunakan masa dalam 10 ataupun 15 minit. Tapi paling kurang pun memang 10 minit. 10 minit. Siap lah. Selepas siap, dia akan jadi macam ni. Okey, so setelah dikukus selama 10 minit dan inilah hasil botok yang telah ataupun pipus telur. Tadi ya, kukus ataupun kita boleh sebut dia pipus telur ataupun botok. Pipus ni kita boleh buat juga daripada telur ikan. Sebab telur ikan masa sekarang kan susah nak dapati. Jadi kita tukarlah bahannya menjadi telur itik, telur ayam dengan telur padi tadi. Kalau nak gunakan telur ikan boleh juga. Prosesnya memang sama. Proses sama. Dikukus juga. Dikukus juga. Lepas tu kita gunakan daun mengkudu tadi. Demikian tadi kan dah kita kukus, dia akan jadi macam ni. Benda ni kita boleh makan dengan daunnya sekali. Oh, boleh makan dengan daun sekali. Daun ni boleh dimakan. Kalau kita ceraikan dia, sayanglah. Sebab daun mengkudu ni dia ada khasiat dia sendiri. Kita boleh mengurangkan tekanan darah tinggi lah. Yang saya tahulah.
Okey, kalau ikut perubatan tradisional boleh menurunkan tekanan darah. Tinggi. Jadi kita makanlah sekali dengan daun mengkudu ni sekali. Rasa-rasa kalau untuk awet muda boleh tak Puan? InsyaAllah boleh juga. Kalau yang suka makan daun-daun tu memang dia akan sentiasa awet muda. Daun ni kita makan, daun ni kita boleh buat ulam-ulam jugalah yang muda tu. Oh, boleh ulam rasanya juga. Rasanya tidak pahit. Dia kalau dah dikukus macam ni kan, dia memang tidak pahit. Okey, satu sebab untuk makan daun mengkudu ni adalah untuk awet muda. Boleh kurangkan tekanan darah tinggi jugalah. Yang ni kita boleh makan waktu tengah hari. Waktu petang pun boleh, bila-bila makan dengan nasi ataupun minum makan petang. Makan dengan nasi, makan begitu saja pun boleh. Kita boleh jadikan dia snack lah. Snack yang sehat kan. Kita potong, kita makanlah dengan daunnya. Kita tak payah buka daun tu, dia potong, kita makanlah. Okey, so untuk pipus telur ni kita boleh makan sekali dengan daun mengkudu tu. Yang jadi tak membazir. Daun tu untuk kita balut dia. Kalau tak ada daun ni kita tak boleh balut telur tu. Okey. Jadi kita kena cari daun mengkudu juga. Tak ada daun lain yang boleh membalut telur ni tadi. Jadi kalau kita nak buat telur yang sejenis saja pun boleh juga. Tapi proses dia mungkin terlalu rumit lagi lah sebab dia terlalu cair. Kalau telur ayam sebab saya tengok century egg tu tadi yang menjadikan pekat. Jadi bila dah pekat, dia senang kita balut dalam daun mengkudu ni. Bila dah layu macam ni lah, maknanya dia masak lah. Kita boleh makan dengan daunnya sekali. Okay, so dia tidak pahit, dia sedap lah. Kalau orang suka makan memang dia sedap lah. Kalau orang tak biasa mungkin dia rasa lain sikit. Tapi kalau dicuba selalu memang sedap. Dia boleh melancarkan pembuangan air besar. Okey, jadi kalau ada masalah sembelit boleh cuba daun mengkudu ni. Dia banyak khasiat sebenarnya. Ini adalah masakan daripada melanau dari saai. Saai, belah darul lah. So kita tahu Melanau ada dari pelbagai daerah kan. Kalau proses yang telur ikan tu mungkin sama, tapi tak tahulah, mungkin ada lagi dia orang campur yang lain. Mungkin sebab dari segi bahan dia berbeza. Telur tu mungkin susah, payah sikit lah nak carilah. Jadi alternatif dia kita guna telur tadi. Jadi, so bahan ni memang kita senang nak perolehi bahan daun mengkudu senang kita cari, daun kunyit pun senang. Semuanya senang lah. Kalau telur tu kita boleh beli dekat supermarket saja pun ada. Iyalah Puan. Daun mengkudu, daun kunyit pun senang kita carilah daun kunyit ni. Daun kunyit ni dia adalah penambah perisa pada masakan tadilah yang kita campur tu. Jadi siapa-siapa nak coba bolehlah. Ia mudah, berkhasiat dan senang. Kita cuma cari daun je penting. Itu saja. Sekian, terima kasih. Dan terima kasih kepada semua. Kami dari Persatuan Melanau Sibu mengucapkan setinggi penghargaan kepada pihak pusaka kerana telah bekerjasama dengan Persatuan Melanau untuk menjayakan demo masakan tradisional Melanau. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Saera, wakil daripada Persatuan Melanau Sibu, kerana telah sudi bersama kita dalam program demonstrasi masakan mengikut etnik Anjuran Pustaka Negeri Sarawak sempena Festival Sarawakiana 2021. Dengan itu, kami mengundur diri. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kerana telah menonton program Sarawakiana Festival sebentar tadi. Jangan lupa untuk menyaksikan program yang akan berlangsung seterusnya.